Dulu you pernah cakap kan yang you nak buat balik rumah lagu. Apa? Buka juga. Buka. Okay. Tak, okay. I check this schedule. Okay. Alright. Nah. Bye. Ya, mohon yang belum mute tolong mutekan Okey, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa kita boleh mulakan insya-Allah. Terima kasih di atas kehadiran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang saya hormati sekalian, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana walhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam siri kembara kita di alam firman, penghayatan kita, dan kita masih berligar dalam menghayati firman-firman Allah dari surah At-Takatsur. InsyaAllah sebelum kita menyambung kembali di mana kita terhenti pada pertemuan kita yang lepas, kita yuk dahulukan insya-Allah dengan Ummul Kitab surah Al-Fatihah insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkongsian kita, malah perbincangan kita dan sharing kita pada liqa ataupun pertemuan kita yang lalu, kita sempat menghayati dua ayat pertama dari surah At-Takatsur ini sebagai pembukaan. Dan inilah slide yang terakhir yang sempat sama-sama kita hayatinya, di mana kita menyungkil dan menukil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur, kamu berlumba-lumba memperbanyak-banyakkan, dan telah pun sama-sama kita walhamdulillah bahaskan apakah yang diperbanyak-banyakkan itu. Yang sepatutnya yang diperbanyak-banyakkan adalah ilmu, amal dan ibadah kita secara umumnya. Tapi yang sebaliknya menjadi lumrah kehidupan manusia adalah memperbanyak-banyakkan harta, kekayaan, pangkat dan sebagainya. Malah hari ini pun kadang-kadang dalam soal memperbanyak-banyakkan kita kadang-kadang terleka dan terlupa. Apabila kita umpamanya ada sharing dalam Facebook kita, kita ada sharing dalam YouTube kita dan sebagainya, lalu mendapat viewers, followers, likes dan sebagainya yang mungkin beribu-ribu, berjuta-juta, berlaksa-laksa, bermikuah-mikuah dan sebagainya. Ianya begitu banyak sekali. So akhirnya
kita alpa kadang-kadang tujuan asal kita itu di mana dan kita tidak berpijak di bumi nyata. Jadi hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kita ini menziarahi kubur. Dan inilah yang kita tukil sedikit dalam persoalan menziarahi kubur. Asalnya adalah untuk pertamanya mengingatkan kita kepada hari ini kita menziarahi kubur orang. Esok lusa orang pula akan menziarahi kubur kita. Itu pun kalau ada yang nak menziarahinya. Kalau tidak, di pusara abadi, di pusara aman, yang menziarahinya adalah haiwan-haiwan yang bernama anjing-anjing liar dan sebagainya. Itu pun kalau nak diziarahi. Tujuan yang kedua dalam ziarah kubur ini adalah untuk mendoakan. Meskipun kita maklum, mendoakan orang yang telah meninggal dunia boleh dilakukan kapan-kapan sekalipun dan di mana jua. Namun ada orang ialah mungkin kerana keterikatannya dengan yang dah pergi itu, maka ia lebih selesa, lebih tenang dan nyaman untuk mendoakan di sisi batu-batu nisan ini. InsyaAllah kita berpindah ke ayat 3 dan 4 dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. InsyaAllah izinkan saya. Firmanullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk. Ini ayat 3. Summa kalla sawfa ta'lamun. Sekali lagi diingatkan. Jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Apa sikap demikian yang dimaksudkan? Iaitu memperbanyak-banyakkan. Itulah yang sepatutnya tak perlu diperbanyak-banyakkan. Yang tak sesuai diperbanyak-banyakkan. Jadi jangan sekali-kali kamu akan sawfa ta'lamun. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Beza antara ayat 3 dan ayat 4 ini adalah penambahan perkataan summa. Yang secara umumnya summa ini bermaksud kemudian. Namun tidak semestinya perkataan summa bermaksud demikian. Summa berbeza dengan sama. Umpamanya firman Allah sama amin. Jadi huruf sa berbaris depan tu summa bermaksud demikian. Atau bermaksud kemudian. Tapi di sini tidak. Sebab itu yang kita katakan, tidak semestinya perkataan summa ini bermakna after that ataupun kemudian. Tapi ia sebagai menunjukkan, menguatkan, sesungguhnya, lebih menguatkan. Jadi sebagaimana yang dah kita maklumi kaedah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan sesuatu ke kata memberi penambahan bagi sesuatu makna. Jadi kalaulah ayat 3 cuma 3 potongan perkataan, kalla saufa ta'lamun, di ayat yang keempat ditambah summa kalla saufa ta'lamun, jadi 4. Jadi bermakna
Ziyadatul mabna, penambahan sesuatu kalimat, sesuatu huruf malah, tadullu ala ziyadatil makna. So maknanya pun bertambah. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah peringatan dari Allah. Kita dah maklum, acap kali kita temukan perkataan kalla yang sering kita juga sebut, dia bukanlah nama salah seorang bekas menteri di Indonesia. Ya. Perkataan kalla ini, maknanya kalla ini ibarat kalau dah buat sesuatu, kemudian apa yang dibuat itu janganlah. Maknanya kurang sesuai. Yang dah dicakap, kemudian datangnya perkataan kalla dan sebagainya. Maknanya tu jangan, itu tak sesuai lah yang kau cakap macam tu. Ataupun sesuatu tu dalam discussion, perbincangan, kita berikan idea, tiba-tiba seseorang memotong idea kita dengan mengatakan kalla. Maknanya tu sebaliknya lah. Idea ini belum wajar, umpamalah belum sesuai dilaksanakan pada masa ini. So, namun akhirnya kita dapati bahawa ia mengandungi peringatan daripada Allah. Sebab kedua-dua ayat bila digabungkan, ayat 3 dan 4 ini, hanya dengan penambahan perkataan summa pada ayat keempat, ia terkandung satu peringatan daripada Allah. Sebab bila mana Allah dah jelaskan lumrah manusia ini suka perbanyakkan kekayaannya, hartanya, followersnya, viewersnya dan sebagainya, itu tak sepatutnya. Itu tidak wajar, walaupun ianya merupakan lumrah sehingga manusia ini masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Ia mengandungi peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan daripada Allah ini sebenarnya sebagai tanda kasih sayang Allah. Sebenarnya setiap peringatan terkandung rahmat Allah, kasih sayang Allah. Cuma kita ni kadang-kadang bila diperingatkan, kita sukar nak absorb, sukar nak menerima, payah hendak, kata orang itu, terbuka, bersikap terbuka. Padahal peringatan itu sebenarnya sebagai tanda kasih sayang. Bak kata pepatah orang Melayu apa? Sayangkan anak, tangan-tangankan. Sayangkan isteri, tinggalkan, pergi makan sendiri, jangan ajak dia dan sebagainya. Jadi ini pepatah Melayu. Maknanya itu adalah sebagai tanda sayangnya seorang ayah kepada anaknya bila anak ini buat salah ditangankan. Isteri itu ditinggalkan. Hatta dalam ajaran Islam pun kan, sampai tinggalkan tempat tidur dan sebagainya. Jadi ini adalah peringatan daripada Allah. Yuk kita menyelongkan sedikit pelbagai bentuk peringatan daripada Allah. Sebab kadang-kadang kita ni, maaf cakap, sering dan kerap terlepas pandang. Ia adalah merupakan peringatan daripada Allah. Ini secara langsung. Bila ada firman-firman Allah, bila ada hadis-hadis Nabi kita, firman-firman Allah yang dimaksudkan berupa sama ada Al-Quran ataupun hadis kursi,
mahupun hadis Nabi kita, hadis Nabawi, maka ia mengandungi umpamanya ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita. Dan sekarang ini pun kita sedang perkatakan ayat 3 dan 4 dari surah At-Takasur. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Peringatan dari Allah. Ini secara direct, langsung. Sebab itu orang yang tidak mempelajari ataupun segan nak pelajari Al-Quran, nak menyelongkar hadis, maknanya salah satu sumber peringatan Allah secara langsung ia telah tertinggal. Padahal itu yang paling banyak, yang paling besar dan sebagainya. Sebab macam tadilah, kalau ayah ingatkan anaknya, ia ingatkan secara langsung. Tapi kalau ayah nak ingatkan anaknya menerusi maknya, mungkin pengolahan si mak ni lain. Ayah tak ada cakap, engkau nanti aku ketil kan. Tak, ayah tak pernah cakap. Tapi mak bila sampaikan kepada anak, mak cakap. Mak buat bid'ah, tambah perkataan si ayah ni. Ayah tak pernah cakap pun, nak ketil. Ayah pakai, aku lempang aja kang. Si ayah ni kan mantan gangster, maklumlah. So, jadi itu adalah secara langsung daripada Al-Quran dan hadis. Kedua, kita sakit. Contoh je. Kita jatuh sakit. Tak kira lah sakit sikit ke sakit banyak ke. Kadang-kadang tak semena-mena biasa. Dah expert menjahit. Dah expert menjahit. Dah macam-macam beratus-ratus helai baju dijahit. Tapi kok hari ini boleh tertusuk jarum kat jari. Dan tersusuk jarum tu kat jari tu sikit. Dan sikitnya tu sakit. So ini peringatan daripada Allah. Mungkin aku yang dah diberikan kemampuan untuk menjahit ni, aku kurang bersyukur. Aku asyik jahit. Tapi dalam masa aku jahit tu, aku tak jahit mulut aku. Sambil menjahit, sambil mencelupah, sambil berborak dan sebagainya. So, Allah datangkan sakit. So, sakit tu sebahagian ataupun salah satu bentuk peringatan dari Allah. Kemiskinan. Tiba-tiba, ialah, dah ada kadang-kadang ini contoh aja, tak ada kena yang hidup ataupun yang telah tiada. Di sini mahupun di sana. Di dalam mahupun di luar negara. Kemiskinan. Sebelum ini nak apa-apa tinggal order je. Tapi dengan diberhentikan kerja sebagai contoh. Diberhentikan kerja. Kemarin bila mana saya bertugas, ini just share saja. Ada seorang kenalan yang dah berpuluh tahun tak bertemu. Beliau tinggal di Tampines, bertugas di Benoi. Benoi ni kat mana? Benoi ni dekat daerah Jurong tak silap saya. Benoi Road daerah Jurong sana. Daerah sebelum Tuas lah. Jauh. Itulah bila beliau katakan, tugas saya begini, tapi akhirnya saya hampir-hampir nak dibuang Ustaz, nak dibuang kerja. Maklum umur dah meningkat macam ni, dia kata. Tapi akhirnya mereka tweet saya, transfer saya ke mana? Ke satu department, walaupun gaji rendah sikit, tapi saya tetap ada kerja. Dan yang maha suci Allah tu, saya lebih banyak dapat meluangkan masa walaupun masjid belum terbuka luas. Saya masih dapat tiap-tiap waktu saya berjamaah di masjid. Beliau bekerjanya di daerah Changi.
tinggal Tampines. Sebelum ini 30 tahun lebih bertugas daripada tinggal di daerah East pergi ke West. Ni contoh aja. Tapi maha suci Allah beliau ni. Beliau kata orang tu apa? Pernah merasakan kemiskinan hidup. Orang yang saya kenal ni, insya-Allah. Sesuatu musibah. Kalau kemiskinan ni dia salah satu bentuk musibah, tak dapat kita nafikan. Sakit pun salah satu bentuk musibah. Namun yang kita nak sentuh sakit, kemiskinan ini mungkin musibah khusus. Yang ini musibah yang kita maksudkan lebih umum. Umpamanya apa yang sedang kita hadapi sekarang ini? Pandemik. COVID-19 ni. Ini musibah. Dan musibah ini dalam bentuk umum. Dan di sinilah kalau kita lihat peringatan dari Allah pelbagai. Rupanya kita baru tahu bahawa solat berjamaah baris rapat-rapat, engkau sebelah aku sebelah engkau, yang menjadikan seseorang tu kadang-kadang dia ni benci aku ke apa, berdiri tak nak rapat-rapat dengan aku, kata je jemaah masjid, tapi aku kat sebelah sini dia renggang sikit, bikin setan lalu lalang time kita solat dan sebagainya. Rupanya solat berjamaah, merapatkan saf itu bukan sesuatu kefarduan, bukan sesuatu yang dikatakan fardu. Baru kita tahu, umpamanya lah kan, yang ada orang, oh rupanya gitu dan sebagainya. Selama ni bila mana kita umpamanya solat, lepas solat kita zikir panjang-panjang, kemudian kita baca doa, lepas tu kita salam-salam. Ada setengah masjid tu dia punya salam saja dekat 5 minit. Dia round pusing dengan berselawat salam imam. Salam Tok Imam, Pak Imam. Salam. Tapi sekarang dah tak ada. Imam tu duk pakai lambai je. Kadang-kadang pakai bye-bye je. Lepas solat. Oh rupanya ini adat. Baru kita tahu. So kalau kita lihat banyak hikmah yang terkandung. Tapi akhirnya kita dapati bahawa musibah juga sebahagian daripada peringatan daripada Allah. Perubahan sikap orang-orang terdekat. Kadang-kadang orang yang terdekat dengan kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, tak usah jauh-jauh lah. Kadang-kadang perubahan sikap orang tua kita sendiri, yang daripada dulunya kurang penyabar, kemudian menjadi seorang yang amat penyabar. Dulu seorang yang kalau nak tegur sesuatu, ini contoh ya, nak tegur sesuatu tu terus direct. Tapi bila mana perubahan sikap orang yang terdekat dengan kita ni, nampaknya kali ini ataupun sejak kebelakangan ini semakin, kata orang tu, berhikmah. Ia sebenarnya satu peringatan dari Allah. Hampir sama juga dengan perbuatan jahat orang lain. Kita dapati bahawa perbuatan jahat orang lain itu terkandung di baliknya peringatan dari Allah. Setidak-tidaknya kita tahu kan yang ini jahat, yang ini tak baik. Jadi bila yang ini jahat, yang ini tak baik, so pertama sekali jangan buat macam dia lah. Kalau buat macam dia, kita pun jahat, kita pun tak baik. Sama juga. 2 kali 5 dul. Kedua, selain daripada itu, jangan kutuk dia. Jangan salahkan dia. Jangan terus buang dia jauh-jauh. Sebab ia mengandungi peringatan dari Allah untuk kita. So, dan banyak lagi. Ini adalah sebahagian. Itu yang kita katakan
pelbagai bentuk peringatan dari Allah. So, kalla sawfa ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun. Ia adalah merupakan salah satu di antara bentuk-bentuk peringatan Allah. Yang mana akhirnya peringatan-peringatan Allah ini adalah sebagai tanda kasih sayang Allah. Sebab itu, adanya orang yang jahat, contoh macam contoh terakhir tadi, di keliling kita, ia sebenarnya adalah tanda kasih Allah kepada kita. Kalau tidak kan, buat apa Al-Quran ni acap kali, sering kali menceritakan kejahatan Firaun, menyebutkan keingkaran kaum Ad, kaum Lut dan sebagainya. Bukan sekadar nak cerita je, tapi akhirnya itulah, ia merupakan peringatan daripada Allah. Bagi jemaah yang pernah bersama-sama dalam kelas dulu, mengikuti, tak silap saya, kuliah tafsir kita, sewaktu kita mengharungi surah Abasa, buku tulisan Salim Fillah, Salim Akhukum Fillah, dalam dekapan ukhuwah, pernah kita tulis kita tukil dua tukilan lah, satu tentang pengamen, satu lagi tentang Qalawun. Buku yang macam saya, dia bukan hanya setakat buku bestseller je, tapi buku ni cukup mengagumkan saya lah daripada segi tulisannya. Orang Indonesia, Salim Akhukum Fillah ni, dalam dekapan ukhuwah. Cuma saya nak tukil kata-katanya pada kali ini yang terkait dengan bicara kita sekarang ini, topik apa yang kita, apa katanya? Ini tukilan yang saya tukil daripada buku tersebut. Ada banyak hal yang tak pernah kita minta, tapi Allah tiada alpa menyediakannya untuk kita. Seperti nafas sejuk, air segar, hangat mentari, dan kicau burung yang mendamai hati. Jika demikian, atas doa-doa yang kita panjatkan, bersiaplah untuk diijabahkan, dikabulkan, lebih dari apa yang kita mohonkan. Ini antara paragraf dan kata-kata yang pada saya cukup menyentuh dan mendalam maknanya. Banyak benda yang tak pernah kita doa, tak pernah kita minta daripada Allah, Allah beri. Lalu bila mana kita minta, Allah belum beri, itu terkandung di dalamnya untuk kita ini bersiap sedia bila Allah beri. Maknanya masanya belum tiba, belum sampai untuk Allah ijabahkan, kabulkan doa kita. Kita sakit, dah berbulan-bulan, dah nak masuk bertahun dah. Allah menguji, nak tengok apakah kita ini terus berusaha, kita bersyukur, kita reda dengan apa yang Allah berikan, ataupun di penghujung kita, lepas berbulan-bulan ni, kita mengeluh. Itulah. Akhirnya kita balik kepada dalam apa yang diperkatakan antara lain oleh Syekh Salim Akhukum Fillah ini dalam buku beliau,
dalam dekapan ukhuwah ini adalah kita perlu bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berkata Anas, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan kami ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'a man ahbab. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, yang mana hadis ini dari Anas bin Malik yang buat pengakuan, kami tak pernah merasa kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan kami ketika mendengar Rasulullah bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. So, jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya ia membawa kepada, meskipun kita mencintai keluarga kita, dalam minggu lepas kita bincangkan harta dan anak penak anak-anak ni, ialah doakanlah kebaikan. Walaupun ada di antara mereka, bak kata pepatah Melayu, dalam standan pisang tu mesti ada satu yang kurang elok. Namun itu adalah merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, apakah kita akan terus mendoakan kebaikan baginya ataupun kita akan mengutuk dan sebagainya. InsyaAllah. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan sekali-kali kelak kamu akan mengetahui. Persoalan seterusnya adalah apa yang bakal manusia ketahui. Kalau kita simpulkan adalah dalam perbahasan kita yang lepas, ialah bersandarkan kepada tafsiran para ulama kita, para pentafsir kita. Yang diketahui adalah perlumbaan dan memperbanyakkan harta, pangkat, kedudukan, pujian dan sebagainya hanyalah melalaikan. Ini antara yang ditukil dalam pelbagai kitab tafsir. Mengetahui bahawa nyawa manusia terlalu pendek untuk perlumbaan itu. Contoh, pinjam nama. Hari ini kita berlumba-lumba untuk banyakkan follower kita dengan Pak Usop. Kita dah berjaya mengatasi Pak Usop. Kita akan berlumba-lumba pula dengan Pak Din. Sebab Pak Din punya follower lebih ramai. Kita belum capai, belum hit follower Pak Din punya. Letaklah lepas 3-4 tahun ke apa, kita berjaya mengatasi follower Pak Din. Kita try, kita dapati bahawa follower Cik Siti pula lebih ramai. So tak akan terlalu habis sampai kita ni zurtumul maqabir. Jadi nyawa manusia ni terlalu pendek untuk berlumba-lumba, untuk perlumbaan itu. Jika anak Adam itu diberikan segunung harta, dia pasti akan menginginkan harta yang kedua. Apa gunung yang kedua? Ketiganya, hatta zurtumul maqabir. Manusia akan mengetahui bahawa kematian pasti datang. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada di dalam burujim musyayyadah, yang boleh kita terjemahkan sebagai kubu pertahanan yang tertutup rapat. Bom apa pun tak boleh apa? Tak boleh nak mengenakan kamu, tapi
ajal kalau sampai, mati. Mati. Naik flat tinggi-tinggi, terjun, tak mati. Masuk hospital, lepas minggu keluar balik. Keluar balik. Bulan depan, datang hospital sekali lagi, hospital yang sama tu juga untuk ziarah orang sakit. Dia dah sihat. Padahal dia naik flat tinggi-tinggi, dia nak terjun. Tak mati. Tapi lepas bulan, bila dia hantar, dia ziarah kawan dia, kenalan dia kat hospital yang sama, ward saja yang berbeza, balik daripada ini, naik taksi, keluar pintu taksi, tersungkur, mati. Kematian pasti datang. Kita nak mengundang, kita tak mengundang, dia tetap akan datang. Mengetahui bahawa kematian adalah penghujung kehidupan yang singkat, dan macam dah kita maklumi, kematian bukanlah merupakan penghujung kehidupan, sebab kehidupan itu ada permulaan hidup yang lebih panjang di akhirat. So ini antaranya yang manusia bakal mengetahui. Itu ayat 3 dan 4. Kita sambung insya-Allah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Demi sesungguhnya kalaulah kamu mengetahui apa yang akan kamu hadapi dengan ilmal yaqin, dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim. Ingatlah demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Ini sekaligus peringatan, sekaligus tamparan dan sindiran daripada Al-Quran. Kita balik kepada suasana surah At-Takatsur, surah Makkiyah. Jadi orang-orang yang Nabi bacakan buat pertama kali surah At-Takatsur ini kepada mereka, mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya adanya kehidupan selepas kematian. Jadi Allah menyatakan la tarawunnal jahim. Pengetahuan tentang kebenaran sesuatu itu adalah suatu kemestian. Dengan ilmal yaqin. Kalau kita perhatikan ilmal yaqin ni, kalla law ta'lamuna. Ta'lamun, kamu mengetahui. Ilmu, ilmal yaqin, ilmu tu, in other words, pengetahuan. Ataupun kalla law ta'lamun. Ta'lamun tu, kamu berilmu. In other words, jadi ta'lamun dengan ilma ni adalah sumber yang sama lah. Maknanya kamu mengetahui. Dulu kamu tak tahu, ya sekarang tahu, umpamanya. Itu pengetahuan. Tapi pengetahuan ini mestilah ilmal yaqin, dengan keyakinan, dengan yakin, pengetahuan yang yakin. Maka itu merupakan suatu kemestian. Dia bukan hanya setakat tahu saja. Sebab itu para jamaah dirahmati Allah, kita tidak akan bersikap sesuatu yang kita tak pasti, lalu sesuatu yang kita tak pasti kebenarannya, kesahihannya, maka kita sebagai contoh ini yang banyak berlaku sekarang ini,
kita sharekan. Kita dapat sesuatu, umpamanya sesuatu apalah, amalan ke, ini zikir ni baik untuk diamalkan dan sebagainya. Tak tahu kesahihan perkara tersebut, lalu kita share, kita forwardkan dan sebagainya. Maka kadang-kadang berita pun, dapat satu berita Trump kena COVID, umpama ini contoh aja lah, kita forward dan sebagainya. So nak kena pastikan lah, nak kena pastikan dengan ilmu yang yakin. Maka itulah pengetahuan tentang kebenaran sesuatu itu adalah satu kemestian. Nabi SAW sendiri, kalau kita lihat tahun kedua berlakunya perang Badar, tahun ketiga perang Uhud dan seterusnya lah. Kalau kita ikuti perjalanan sirah Nabi, sebelum sesuatu peperangan itu berlaku, Nabi akan selidik, itu word, selidik terlebih dahulu. Contohnya macam perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dalam kitab-kitab sirah disebut Badrinil Kubra, peperangan Badar yang besar. Kalau yang besar maknanya ada perang Badar yang kecil. Ya, itulah perang Badar yang kecil adalah permulaan-permulaan, termasuklah semasa Nabi SAW mengutuskan para sahabat untuk menyelidik situasi orang-orang Islam yang masih terkurung, yang masih tak dibenarkan berhijrah ataupun ditahan daripada berhijrah ke Madinah. Padahal itu dah tahun kedua Hijriah dah. So akhirnya nak pastikan, Nabi mengutuskan beberapa sahabat. Jadi itu contoh. Tahun ke-6 Hijriah terkait dengan hadisul ifk, bila mana berita ditularkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dah berlaku sumbang dengan seorang lelaki, Safwan. Ditularkan. Aisyah sendiri jumpa Nabi, minta Nabi supaya, ini menyangkut tentang nama baik beliau dan nama baik Nabi, keluarga Nabi sendiri. Nabi SAW tidak buat apa-apa tindakan pada ketika itu, ketika Aisyah datang ataupun ketika Aisyah meluahkan. Tapi sebaliknya Nabi menantikan wahyu daripada as-sama, dari langit. Sebab Nabi sendiri tak tahu ketulinan, kesahihan berita tersebut. Walaupun Nabi berhusnuzan, bersangka baik terhadap Aisyah sendiri, terhadap sahabat Safwan itu juga. Akhirnya itulah pengetahuan tentang kebenaran sesuatu itu merupakan satu kemestian. Dalam surah Ar-Rum ayat 6 dan 7 Allah berfirman, di mana Allah menjelaskan, wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah. Demikian janji Allah, Allah tidak pernah mengubah janjinya. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Apa dia? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Sebaliknya mereka hanya mengetahui perkara yang zahir, nyata dari kehidupan dunia ini saja. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka tidak pernah ingat hendak mengambil tahu tentang akhirat. Semua ni dikaitkan dengan dunia semata-mata, tanpa dihubung kaitkan dengan akhirat. Surah Ar-Rum ayat 6 dan 7.
latarawunnal jahim. Kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. So persoalannya adalah siapa yang akan diperlihatkan neraka? Dan mengapa pula yang dilihatkan itu adalah neraka? Not syurga. Bukan syurga. Kenapa tak diperlihatkan dua-dua? Diperlihatkan neraka je. Kalau dalam hikayat dan riwayat Nabi Allah Idris ditunjukkan, diperlihatkan neraka, kemudian diperlihatkan syurga. Tapi ini diperlihatkan neraka. Dalam surah Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha. Dan tiada siapa pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Semua akan diperlihatkan al-jahim, neraka tu. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharul zalimina fiha jithiya. Dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut di dalam neraka itu. So ini ayat berikutnya, ayat 72 surah Maryam. Dengan kesimpulannya, semua akan diperlihatkan neraka. Tapi orang-orang yang bertakwa kemudiannya akan dipersilakan ataupun akan meninggalkan neraka itu. Maknanya neraka itu diperlihatkan kepada semua. Neraka akan diperlihatkan kepada semua. Tapi bagi orang-orang yang kufur, yang ingkar ini, mereka tak akan nampak syurga. Sebabnya kenapa? Kenapa mereka tak diperlihatkan syurga? Ada yang nak share? Kita buka. Kalau sekiranya ada yang nak share, boleh unmute kan? Kita discuss sikit. Kenapa persoalannya adalah semua kita yang beriman dengan tidak beriman akan diperlihatkan neraka. Ini confirm. Antara ayat-ayat yang membuktikan 71-72 surah Maryam. Tapi yang diperlihatkan syurga hanya orang-orang beriman. Orang-orang kafir ni, orang-orang yang ingkar ni tak akan diperlihatkan syurga. So itu yang persoalannya. Ini bukan kuis. Kalau kuis saya nak kena siapkan hadiah kalau jawapan betul dan sebagainya. Semua jawapan betul, insya-Allah. Cuma kita ingin berkongsi. Saya persilakan kalau ada yang nak berkongsi, boleh unmute kan, insya-Allah. Silakan. Ini mungkin Ustaz sebab mereka tu tak payah ditulis. Ini nak kena ilmu yakin ke ainul yakin? Yakin sebab mereka tu tak perlu dia beritahu sebab dia orang tak akan dapat tengok pun, tak payah masuk pun. Jadi tak payah tengok lah. Oh. Okey. Jadi mereka kalau tengok pun tak dapat masuk buat apa kan? Okey. Tapi sebaliknya kalau Tuhan hendak, Allah hendak dibagi tengok, is atau sebaliknya dua cara je. Satu, fahamkan mereka kepada neraka, jadi mereka akan sedar, dan fahamkan mereka kepada syurga agar mereka itu lebih menyukainya. Jadi ada perubahan tak kepada manusia itu pulang pada ya. Sebab dah di akhirat dah tak ada cerita kalau mereka nak berubah
Ya, tak ada cerita. Tak ada cerita. Jadi, okay, fine. Tak ada peringatan juga pada masa tu lagi. Dah. Game over lah kata orang tu kan. Dah. Okay. Okay, terima kasih Tuan Haji Ahmad. InsyaAllah. Ada yang lain? InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Tarikh, silakan. Itu ini sekurang ni tadi pasalkan kita nak banyakkan harta, anak pinak semua kan. Okay. Jadi kesudahnya kita pergi ke neraka lah. Okay. Melainkan orang yang beriman dia tengok saja tak ke neraka. Okay. Tak, persoalannya adalah kenapa orang-orang yang neraka ni semua nampak. Semua nampak. Tapi syurga ni hanya beriman saja nampak. Yang tak beriman ni tak nampak. Tak diperlihatkan maksudnya. So mungkin Tuan Haji Tarikh tadi nak sebutkan di dunia ni mereka dah dengan banyaknya harta, banyaknya anak pinak dah dapat syurga dunia agaknya kot. Mungkin itu yang nak dimaksudkan. Okey, alhamdulillah. Poin. Terima kasih. Jadi bagi mereka ni macam buat apa nak dinampakkan sebab mereka dah mengecapinya apa di dunia. Okey, alhamdulillah, terima kasih Raja Tarikh. Silakan Pak Jamat. Pak Jamat Yo. Haji Farouk ataupun yang lain-lain lah, Cikgu Besau, Puan Sugiah dan sebagainya. Kalau ada, insyaAllah. Okey, kalau tak ada, tak apa. Kita terima kasihlah walau bagaimanapun. 2 poin yang saya rasa memadai dan menepati pun. Sebab orang-orang ini, orang-orang kafir ini tak diperlihatkan syurga sebab masa tu dah tak ada lagi. Kalau sekarang ini mungkin peringatan nak diperlihatkan ia sebagai suatu untuk merubah mereka. Jahat jadi baik, dah telanjur boleh bertaubat dan sebagainya. Tapi pada masa tu tidak ada. Ia hukuman yang terakhir. Kedua, macam dalam hadis bahawa ad-dunya jannatul kafir. Kan? Dunia ini adalah syurga bagi orang-orang kafir, wasijnul mu'min, dan juga ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman. Jadi maknanya tu awak macam dah dapat apa-apalah nak diberikan, nak ditunjukkan. Dan mungkin sebagai tambahan sedikit, poin yang ketiga adalah menambahkan kehinaan bagi orang-orang yang kufur, yang ingkar, sebagai menambahkan lagi kehinaan kepada mereka. Okey, syukran atas perkongsian ni. InsyaAllah kita sambung. Ayat 7 dan 8. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Selepas itu, demi sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang derhaka, ini lebih menjurus kepada orang-orang yang derhaka. Kalau macam situasi ayat-ayat diturunkan ini adalah merupakan pemimpin-pemimpin Quraisy yang Nabi berhadapan dengan mereka ini. La tarawunnaha 'ainal yaqin. Kamu wahai orang-orang derhaka akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin. Semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Kalau kita perhatikan, pengetahuan yang didasari dengan penglihatan kemudian pengalaman, dia berbeza.
Dia satu tahap yang dikatakan sebagai ilmal yakin, kemudian ainul yakin, bila kita mengalaminya sendiri. Saya pernah share contoh saja, almarhum Ustaz Muhammad Nizami, seorang warga Mesir yang pernah menjadi guru saya di Makkah yang mengajar hadis. Beliau pernah bertugas di mana? Di Indonesia. Semasa sebelum bertugas di Indonesia, beliau pelajari lah. Dulu mana ada internet kan? Beliau pelajari, baca buku, dapatkan makluman daripada orang-orang Indonesia yang beliau kenal tentang Indonesia. Lalu sebelum beliau memulakan tugas di Indonesia, beliau diberitahu salah satu di antara indahnya hidup di Indonesia adalah di Indonesia ada sejenis buah yang lazat yang dipanggil durian, dan dalam hal ini Cik Zarida menyetujuinya. Pada ketika itu beliau hanya setakat ilmu yakin, tahu durian adalah sejenis buah yang lazat di Indonesia. Ilmu yakin. Sehinggalah beliau bila bertugas di sana dan ada kesempatan untuk mendapatkan dan merasakan durian tu, beliau merasakan, maknanya itu menjadi pengalaman ainul yakin, sebab beliau bukan tahu aja, sekarang ini dah melihat, oh rupanya durian ini kalau terpijak ke, terpegang ke, jatuh atas kepala ke, memang sakit ah. Durian kan. Tapi dia punya isi, Masya Allah. Durian entahlah, durian king ke, durian king kong ke, dan sebagainya, mungkin sedap. Kita ni cakap tak makan durian susah sikit. Jadi yang pentingnya adalah ia merasakan nikmatnya. Dan disitulah baru datangnya peringkat hakul yakin. Beliau mengiyakan kebenaran maklumat yang beliau terima daripada awal sewaktu di Mesir lagi. Daripada ilmu yakin, ainul yakin, pengalaman sendiri, hakul yakin. So, apa jua pun sesuatu yang dikatakan yakin tu, dia dalam tahap yang pada awalnya tu pengetahuan tu perlu ada. Jadi bagaimana kalau nak dapatkan keyakinan, dasar yang paling asas sekali adalah ilmu tu tak ada. Ini yang paling teruk sekali lah. Ilmu tu nak kena ada. Bila ilmu dah ada, ditambah pula dengan pengalaman. Seorang itu dia ambil. Saya masih ingat lagi sewaktu saya dengan beberapa pelajar-pelajar daripada SP. Waktu ialah mereka ni anak-anak muda belajar di rumah dan sebagainya kan. Bila mereka ini dalam bahagian DSP itu mengambil bahagian electrical. On paper, ini wire, yang ini sambung, yang ini pergi, yang sini switchnya kat sini dan sebagainya. Cantik. Teori mereka ada. Tapi bila mana digabungkan bersama dengan experience, pengalaman, mereka yang tak ada diploma pun, tapi tahu bagaimana nak buat, gabungan itu menjadikan hasil usaha mereka ini begitu kukuh. Sebab itulah jamaah dirahmati Allah, kalau kita lihat Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai contoh aja, beliau dapat
mendatangkan, membahaskan sesuatu isu tu kadang-kadang secara tuntas. Masya Allah. Kerana beliau bersama dengan jamaah. Jamaah yang mana? Jamaah yang mana? Beliau mendapatkan makluman-makluman kalau isu bahas tentang fatwa, di mana beliau nak keluarkan fatwa tentang sesuatu, ialah umpamanya daripada sudut Islamic banking umpamanya. So bagaimana dia punya do and don'ts dalam sistem dia, benda-benda yang boleh dilakukan, sehingga akhirnya beliau, dalam tim beliau ada pakar-pakar dalam hal ini. Saya beri contoh, ini bukannya apa, contoh saja. Ialah sebab kita di peringkat awal pun dilibatkan sama. Apabila sesuatu fatwa yang nak dikeluarkan oleh Majlis Fatwa MUIS, sehingga ia menjadi suatu diundang-undangkan. Kajian dibuat oleh pihak pemerintah, namun apabila ia terkait dengan isu agama, maka biasanya akan dibincangkan dengan Majlis Fatwa. Sama juga yang terkini, apabila solat Jumaat masjid ditutup, solat fardu boleh dibuat di lain, di mana-mana, nak berjamaah di rumah pun boleh, tapi persoalannya solat Jumaat, bagaimana, apa kesan dia? So MUIS berkongsi lah pandangan-pandangan agama itu sendiri, sehingga tahap ilmu pengetahuan itu daripada ilmu yakin kepada ilmu yakin, akhirnya menjadi hakul yakin dalam menghadapi suasana pandemik seperti sekarang ini. Kita ambil contoh kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kisah yang kita maklumi, yang Allah firmankan di mana di surah Al-Baqarah ayat 260. Okey. Kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim yang zaman remajanya menghancurkan berhala-berhala, yang pernah berhadapan dengan Raja Namrud, penguasa besar, yang pendahulu dari Fir'aun itu sendiri. Nabi Ibrahim malah pernah bertanya kepada Allah, wa in qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim rayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku kaifa. Ini bermakna menunjukkan Nabi Allah Ibrahim dah ada keimanan, bukan tak ada. Tapi kerana persoalannya kaifa, how, bagaimana? Tuhyil mauta, engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Qala awalam tu'min. So kita lihat dialog Allah ni. Adakah engkau belum percaya?
kepada kekuasaanku? Qala bala. Nabi Ibrahim menjawab, bahkan aku percaya dan yakin. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi aku memohon yang demikian ialah supaya tenteram hatiku. Iaitu, aku dah beriman dah, percaya. Ilmu yakin tu dah ada. Cuma aku ingin dapatkan hak, ainul yakin dan hakul yakin. So Allah jelaskan prosesnya. Apa kata Allah? Qala fakhudh arba'atan minat tayr. Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung. Tangkaplah 4 ekor burung. 4 ekor burung ni tak semestinya daripada jenis yang sama. Mungkin satu kenari, seekor tu kenari, seekor merpati, seekor lagi apa jenis burung, kita burung ni. Kemudian kumpulkan olehmu dan summa ja'al ala kulli jabalin minhum juz'a. Setelah itu letakkan di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya. Maknanya engkau dah ambil 4 ekor ni, engkau dah pincang, engkau dah sembelih, engkau mixkan dia. Maknanya mungkin dalam satu kumpul dikelompokkan tu ada kepak kanan, contoh je, kepak kanan burung kenari, kepak kirinya pula burung merpati, kepalanya burung kakak tua, bahagian kakinya pula burung si kakak muda. Jadi ia merupakan mix, dicampur. Summad'uhunna. Kemudian kata Allah, serulah burung-burung itu. Ya'tinaka sa'ya. Niscaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera. Summad'uhunna. Summad'uhunna. Apa yang saya ingin highlightkan di sini adalah perkataan hunna. Maknanya serulah burung-burung itu. Yang dimaksudkan burung-burung tu. Tapi perkataan yang digunakan, dhamir yang digunakan, hunna. Seakan-akan manusia. Seakan-akan manusia. Panggil semuanya itu, ya'tinaka sa'ya. Niscaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera. Wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha kuasa lagi maha bijaksana. So ini untuk mendapatkan Allah latih, Allah berikan ilmu tu kepada Nabi Allah Ibrahim dengan cara kau buat. Kau buat dan akhirnya hakul yakin. Sama juga macam kisah Uzair kan, yang Allah Subhanahu wa taala matikan dia 100 tahun, kemudian Allah hidupkan kembali. Kalau diperhatikan, dia datang bersama apa? Keldainya dan bawa bersama makanannya. Tapi Allah tak hidupkan balik keldainya hidup dulu. Tapi dia dulu dihidupkan oleh Allah. So akhirnya ayat yang ke-8, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita habiskanlah insya-Allah, slide pun dah tak banyak. Selain daripada itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. Nikmat apa yang akan ditanya? Dalam hadis, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan berganjak pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang
Umurnya untuk apa dihabiskan? Ilmunya untuk apa dia amalkan? Hartanya dari mana dia peroleh dan ke mana dibelanjakan? Dan yang keempatnya, tubuh badannya untuk apa digunakan? So ini adalah bentuk-bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan. Summa latus'alunna yauma idzin, pada hari tersebut kamu akan ditanya anin na'im, terhadap nikmat-nikmat yang masa kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, kat dunia ni kamu lumba-lumba, kamu dapat itu jadi nikmat dan sebagainya. Yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, yang kamu cita-citakan, kamu dapat kecapinya. So ini semua akan ditanya. Umur untuk apa dihabiskan? Ilmu untuk apa diamalkan? Hartanya daripada mana dia perolehi dan ke mana dibelanjakan? Tubuh badannya. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Barzah Al-Aslami. Kita maklum. So ayat 46 surah Al-Kahfi, ayat yang biasa kita baca. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Ayat yang juga diperkongsikan oleh sebahagian kita pada pertemuan yang lepas dalam perbincangan tu. Harta, benda dan anak pinak itu adalah perhiasan hidup di dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba, dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik di sisi Tuhan sebagai pahala balasan. Wa khairun amala, dan lebih baik sebagai asas memberi harapan. So Allah jelaskan anak, harta dan anak-anak. Dan kalau kita perhatikan perkataan antara al-mal ataupun amwal, iaitu harta, kekayaan, kadang dengan anfus, jiwa raga. Dalam banyak ayat Allah mendahulukan perkataan amwal. Umpamanya wajahidu, berjuanglah kamu di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Harta benda. Harta benda. Waktu Nabi SAW buat persiapan Jaisul Usrah, perang Tabuk, Nabi, ialah musim panas. Nabi ingin meminta daripada para sahabat untuk terlibat dalam peperangan Tabuk ini. Al-maklum saja, peperangan Tabuk yang terjadi tahun 8 Hijriah berhadapan dengan kuasa besar orang-orang Rom. Dalam nak buat persiapan, satu lagi, in the first place, orang-orang Arab, di sisi orang-orang Arab, dalam mindset mereka, orang-orang Rom ini adalah suatu bangsa yang ganas, bangsa yang kuat. Jadi Nabi SAW nak menghapuskan mindset itu. Bila mendengar dan mendapat tahu, hatta dipastikan adanya perancangan orang-orang Rom, empayar besar orang-orang Rom ini nak menguasai
semenanjung tanah Arab melalui daerah Tabuk di Jordan. Nabi SAW cuba menyekatnya, menghalangnya. Maka itulah dalam persiapan-persiapan ini apa yang nak kita tonjolkan adalah sebahagian sahabat mereka tergolong dalam golongan sahabat al-bukaun, sahabat-sahabat yang menangis. Mereka ini terdiri daripada sahabat-sahabat yang pertamanya mereka sendiri secara fizikal mereka tidak berupaya. Ada di antara mereka yang cacat fizikal. Ada di antara mereka yang dah terlalu tua. Bila mana mendengar seruan Nabi, berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga kamu, mereka tahu. Dari segi jiwa raga mereka tak mampu. Sebab mereka cacat. Sebab mereka dah terlalu tua. Lalu ada di antara mereka yang pulang ke rumah. Tanya kepada keluarganya, ahlinya, isterinya. Ada tak sesuatu yang dapat kita infakkan di jalan Allah? Ada sebahagian menyatakan adalah sedikit ni, mungkin 2-3 kilogram gandum yang boleh dijadikan sebagai bekalan dalam perjalanan. Ada yang kata di belakang rumah tu hanya ada seekor kambing, tu kalau nak diinfakkan mereka berikan. Tapi ada yang bila balik ke rumah tanyakan tak ada apa-apa. Datang bertemu dengan Nabi dengan tangan kosong. Itu yang Nabi SAW bila mana didatangi oleh para sahabat yang mereka tak berupaya daripada segi amwalihim wa anfusihim. Sampai mereka ini terpaksalah beredar sebab mereka tak mampu. Akhirnya mereka cuba juga untuk merayu, meminta daripada Nabi, ya Rasulullah, saya tak ada apa-apa, tak ada harta apa. Tapi tak apalah. Tak apalah. Macam seorang sahabat kan dalam peperangan Uhud, dia tempang, dia nak ikut serta dalam peperangan, 3 anak lelakinya telah Nabi rekrutkan, sertakan dalam peperangan Uhud. Dia tak, Nabi ibarat dia kena reject kan. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, tolong jangan halang saya untuk masuk ke syurga Allah dengan kaki saya yang tempang ini ya Rasulullah. So ini jiwa para sahabat. Jadi bila mana balik kepada kisah persiapan perang Tabuk ini, mereka dalam keadaan yang demikian, Nabi tak dapat terima mereka sebab yalah, dah terlalu tua, perjalanan jauh, cuaca yang panas. Akhirnya mereka beredar daripada bertemu Nabi itu dalam keadaan mereka ni. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Allah gambarkan. Mereka ini pulang ke beredar tu dengan keadaan air mata mereka tu berlinang dengan air mata. Sedih. Allah yajidu, mereka tidak mendapat sesuatu pun untuk diinfakkan di jalan Allah. So ini al-baqiyatus salihat, iaitu pahala balasan, kekal faedahnya. Allah menggunakan perkataan al-baqiyat, sesuatu yang berbaki, yang soleh. Maknanya sesuatu yang berbaki itu lebihan. Allah tahu yang ini keperluan, ya kamu perlukan, ya sudah. Tak perlu diberikan apa yang kamu perlukan sebab kamu sendiri perlu.
Tapi yang lebihnya tu, itu yang kamu berikan. Macam dah kita sama-sama maklumi sebiji kurma tu boleh bisyaqqi tamrah, dibelah dua. Separuh saya, separuh awak. Sudin tu sendiri, satu untuk engkau, satu untuk aku. Dia bagi juga. So inilah, insya-Allah. So akhirnya semoga Allah memelihara iman dan amal kita, insya-Allah. So inilah teman-teman jamaah yang dirahmati Allah. Namun dalam sesi kali ini kita tukil sedikit doa yang cukup baik, sebab sebahagiannya menyatakan bahawa doa ini pernah Nabi SAW bacakan kepada para sahabat, dan ia digunakan sebagai dalil oleh para alim ulama kita yang mana berdoa selepas solat. Pernah Nabi selepas solat mendoakan para sahabat. Apa doa Nabi? Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asih. Ya Allah, jadikanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dengannya dapat menghalangi dan mencegah kami untuk berbuat berbagai maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah ketaatan kepadamu yang dengannya dapat menyampaikan kami ke dalam syurgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Dalam lafaz yang lain, masaibid dunia, perkataan musibatid dunia ni ada lafaz yang lain, masaibid dunia. Kurniakanlah pula keyakinan yang dengannya kami merasa ringan menghadapi segala musibah di dunia ini. Kenapa kita memilih hadis doa ini di penghujung surah At-Takasur ini? Kerana ada potongan inilah. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibid dunya ataupun musibatid dunya. Kurniakanlah pula keyakinan yang dengannya kami merasa ringan menghadapi segala musibah di dunia ini. Wa matti'na bi asma'ina, berikanlah kenikmatan dan manfaat kepada kami dengan pendengaran, wa absarina, dengan penglihatan, wa quwwatina, dan dengan kekuatan kami, ma ahyaitana, selama engkau hidupkan kami, waj'alhul waritha minna, jadikanlah semua itu sebagai pewaris dari kami. Maksudnya adalah pendengaran kita, penglihatan kita, kekuatan kita ini iaitu dapat dicatatkan sebagai antara amalan-amalan kami. Kami mendengar nasihat, kami mendengar bacaan Al-Quran. Contohnya ajalah, wa absarina, kami melihat menggunakan penglihatan kami ini dalam perkara-perkara yang baik. Begitu juga dengan kekuatan yang kau anugerahkan kepada kami. Waj'al sa'rana ala man zalamana, jadikanlah pula balasan yang sesuai, iaitu yang tidak melampaui batas ke atas orang yang menzalimi kami. Wansurna ala man adana, bantulah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami.
wala taj'al musibatana fi dinina, jangan engkau timpakan sebarang musibah ke atas agama kami, wala taj'alid dunya akbar hammina, jangan pula engkau jadikan dunia sebagai ataupun menjadi keinginan dan tujuan terbesar kami, wala mablagha ilmina, jangan sampai keinginan dunia menjadi puncak dari ilmu kami, wala tusallit alaina man la yarhamuna, jangan jadikan orang yang tidak menyayangi kami dapat menguasai kami. Amin. Allahumma amin. Inilah para jamaah, doa yang sebahagiannya menyatakan bahawa Nabi pernah membacakan kepada para sahabat seusai daripada solat berjamaah. Itu yang kita katakan tadi. Sebahagian daripada alim ulama kita menggunakan hujah dalil ini yang menjadi suatu tradisi dan amalan orang-orang kita. Bukan setakat orang kita ajalah, banyak tempat pun, iaitu yang membaca doa beramai-ramai selepas solat. Memang secara umumnya ini mungkin berlaku sekali aja. Jadi secara umumnya Nabi tidak berdoa secara beramai-ramai selepas solat. Ala kulli hal, inilah antara sedikit perkongsian yang dapat kita berkongsikan dalam liqa kita, dan dengan ini walhamdulillah kita telah pun selesai memperkatakan surah At-Takatsur. InsyaAllah kita berpindah ke lain surah pada pertemuan akan datang dengan izin Allah. Namun sebelum tu, kalau ada apa-apa penambahan, soalan dan sebagainya, yuk kita persilakanlah insyaAllah. Wallahu a'lam. Boleh kalau ada yang nak berkongsi, silakan unmute insyaAllah. Baik, mungkin tak ada. InsyaAllah kita, jika demikian, time dah 11.39, kita berhenti di sini dululah. Sekali lagi terima kasih di atas kesudian bersama-sama. Mudah-mudahanlah kita harapkan selain daripada perkongsian ini, ia memberikan manfaat kepada kita, dan sekaligus ia adalah merupakan suatu macam tadi kita katakan kan, pelbagai peringatan daripada Allah, yang mana akhirnya semuanya ini sebagai lambang dan tanda kasih sayang Allah kepada kita yang tidak putus-putus, walhamdulillah. Sekali lagi terima kasih di atas kesudian bersama-sama. Yuk kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih sekali lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Selamat Terima kasih Ustaz. insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ini terlupa ni.